Hello guys, bersama saya Muttalib bermain. Jangan lupa subscribe, like dan share jika bermanfaat kepada korang semua guys. So, hari ni aku akan cerita pengalaman aku selama beberapa tahun bersama memandu Grab secara full time dan juga part time. So, pengalaman yang paling aku rasa boleh diceritakan pada hari ini iaitu pengalaman berkenaan aku pernah, iaitu terjadi satu peristiwa yang misteri. Pada ketika itu aku sedang memandu Grab driver. So kalau korang nak tahu cerita ni, jom. Ceritanya bermula pada hari Jumaat. Masa tu aku bergerak nak balik. So aku dalam pukul 12 malam lah gitu, 12 malam. Dan aku nak pulang ke Kota Puteri lah. Kalau korang tak tahu Kota Puteri tu kat mana, Kota Puteri tu berada di Rawang, tapi belakang sikit, dia dekat dengan Ijuk. Masa tu perjalanan aku nak balik tu, sebabkan aku dah capai target pada hari tu, aku nak balik ke rumah lah, balik ke rumah. Dan ketika itu aku dapat satu job. Ketika pulang tu aku on lah job apa, on job mood. Kalau korang guna Grab driver, korang akan dapat tahu boleh gunakan mood destination. Korang boleh gunakan mood destination. Jadi aku pun tekan mood destination masa malam tu. Aku gunakan mood destination on the way nak balik, sebab aku tak nak rugi. Kalau ada satu dua job yang lekat, so aku gunakan lah mood destination tu ketika on the way balik. Pada ketika tu aku nak balik, pada pukul 12 tu memang aku tak expect akan ada. Sebabnya biasa pukul 12 pada hari Jumaat, mungkin dia akan, kebiasaannya susah nak dapat job nak balik ke Rawang ataupun Tasik Puteri, itulah Kota Puteri. Sebabkan dah tengah malam kurang sikit job, kadang-kadang je ada. So satu malam, pada malam tu aku jalan lah. Kebetulan masa tu aku punya tol habis, jadi aku pun nekat lah ikut jalan lama. Kalau korang nak tahu, jalan lama tu ikut daripada Sungai Buloh nak ke Kota Puteri. Perjalanan aku tu aku ikut jalan lama, jadi dia akan ambil masa lambat sikit lah. Contohnya daripada Sungai Buloh ke Kota Puteri tu ambil masa dalam 30 minit ke 40 minit ikut highway. Tapi bila korang gunakan jalan lama, mungkin akan jadi lebih lama lah, mungkin 50 minit ke 1 jam untuk sampai ke destinasi lah, ikut pergerakan ataupun trafik pada ketika itu. Jadi masa aku on the way balik tu, tiba-tiba aku dapat satu job yang orang kata tak sengaja lah, dekat Sungai Buloh. Masa tu aku pun tak pasti, sebabkan seronok masa tu, sebabnya tengah malam. Bila dapat job yang orang kata impossible dapat job ni, aku seronok lah. Jadi bila seronok tu, tanpa aku sedar, rupanya location dia yang membuatkan cerita ni misteri guys. Jadi cerita ni bersifat misteri lah, sebabnya masa ketika tu aku terus accept dan terus pergi ke location tanpa aku check lah locationnya. Aku tekan map dan terus gerak ikut map tu je lah. Sebab aku dah cepat balik, dan pukul 12 malam aku target mesti sampai rumah dalam pukul 1 lah, paling lewat pukul 1. Jadi perjalanan tu terus bergerak pada malam tu. Masa tu aku rasa macam tak sedar hati pada malam tu. Tapi disebabkan aku, orang kata, nakkan job juga balik supaya aku tak rugi, so aku pun pergi je lah ke kawasan tersebut. Sampai ke kawasan, keadaan dia lah waktu malam. Yang menyebabkan lagi misteri ketika itu ialah kawasan tu dia gelap, tak ada lampu guys. Bila tak ada lampu, aku pun jalan sampai ke destinasi yang sangat gelap. Aku cuba pakai lampu, aku gunakan lampu tinggi ketika itu, lampu tinggi, kejap lampu rendah. Kadang ada juga kereta lalu, tapi makin lama makin jauh, dah nak dekat destinasi tu, dan menyebabkan aku rasa seram sejuk. Dan pada ketika itu
kawasan itu, aku sampai kat kawasan tu sangat sunyi dan tak ada kereta, bunyi angin je. Masa tu aku pakai lampu rendah lah. Aku dah sampai destinasi tu, aku pun relax lah sekejap dan aku tekan arrive kawasan tu. Bila sampai ke arrive tu, aku tak perasan yang sebenarnya aku dah sampai ke lokasi yang boleh dikatakan misteri, guys. Lokasi tu ialah lokasi di mana tanah perkuburan. Jadi automatik bulu roma mengemang. Ketika itu aku rasa macam mengemang lah bulu roma, sebab aku berhadapan dengan tanah perkuburan. Jadi bila aku upkan lampu tu, aku naikkan lampu tinggi dan aku tengok memang penuh dengan tanah perkuburan. Masa tu aku dah rasa lain macam. Tiba-tiba ada sesuatu ketuk pintu dan nak buka pintu belakang. Jadi aku pun terkejut. Sebab masa tu aku belum sempat call lagi. Aku baru dekat arrive dan aku relax sekejap. Aku bagi masa customer lah. Biasanya aku akan bagi customer aku akan tunggu dalam seminit 2 minit untuk customer sampai. Tapi malam tu aku baru je nak tunggu seminit gitu, tiba ada ketuk pintu belakang dan dia terus masuk. Dan tiba-tiba ketika itu, guys, bau dia yang menyebabkan aku rasa sangat pelik ketika itu. Rasa janggal. Dan aku cuma macam biasa, bila customer masuk aku kata hello, apa khabar. Begitulah biasanya aku akan cakap pada semua customer yang aku bawa lah ketika itu. Dan pada masa tu aku cuma cakap hello lah kepada customer tu. Jadi aku pun bawa. Sepanjang aku jalan tu, aku rasa macam bawa kereta yang berat. Rasa macam berat sangat kereta ni. Padahal aku bawa satu penumpang ketika itu, tapi dia berat. Jadi aku terasa tak sedap hati. Dan aku terus sajalah bawa ke destinasi. Masa tu dia nak ke satu lokasi aku tak ada nama. Masalahnya lokasi tu dia dah memang nak on the way ke rumah. Tapi perjalanan jalan Puncak Alam, kalau korang tahu, ikut jalan dalam memang daripada Sungai Buloh nak ke Kota Puteri tu akan ikut jalan ke Puncak Alam, jalan lama. Jadi kawasan tu dia tak ada nama lah. Biasanya kalau korang perasan, kalau orang asing dia akan letak link di location dia tu kan. Dan kadang-kadang kalau ada share location, dia akan turun link dekat app Grab tu. Jadi dia tak ada nama ketika itu. Jadi aku pun bawa je lah dalam keadaan berat dan berbau yang sangat tak enak masa tu. Jadi aku pun bawa sampai lah satu masa tu aku memang tak dapat nak cakap apa-apa. Sebab masa tu aku memang dah penat. Biasanya kalau aku dah penat, aku tak akan cakap, aku terus bawa dia jalan. Jadi malam tu memang aku penat lah. Dalam penat, rasa macam kereta ni berat dia bawa. Dan bau ni pun tak boleh nak bayangkan macam mana bau dia. Tapi aku biasanya customer dah macam-macam bau. Jadi bau ni macam dah lali. Tapi bau yang masa tu aku bawa dia agak likat sikit. Jadi masa tu aku seram lah. Cuma aku tak tengok cermin sisi belakang. Dia tengok cermin sisi belakang tak nampak apa dia, sebab dia gelap. Sebab tak ada lampu, jadi gelap lah, belakang tak nampak. Jadi aku bawa sampai destinasi. Sampai destinasi tu, kalau korang nak tahu, aku dah sampai ke lokasi tu. Tapi yang aku hairannya, lokasi tu dia jauh ke dalam, ke lokasi pendalaman. Dia macam kebun. Ni yang merisaukan aku biasanya. Dia jadi macam ni, dia nak masuk ke kebun. Bila masuk ke kebun, aku dah sampai ke destinasi ke kebun tu, aku pun cakap lah dengan customer belakang. Aku pun cakap, aku agak cik lah, aku panggil cik. Aku cik, jauh lagi ke rumahnya? Sebabnya kalau ikutkan map ni memang saya tak boleh masuk. Saya cakap, aku pun cakap lah tak boleh nak masuk lokasi tu, sebabnya dia memang dah jalan dia teruk, berliku-liku begitu. Jadi aku pun minta lah dia turun lah dulu.
dekat lokasi tu. Sebabnya aku rasa aku tak sanggup nak lalu jalan tu. Tapi keadaan tu memang gelap. Tapi pun tak jauh lah sangat, dalam 100 meter lagi ke depan akan sampailah lokasi. Bila aku tanya macam tu, dia senyap. Tiba-tiba guys, dia terus keluar. Terus tak ada orang kat belakang guys. Bila aku nak pandang ke belakang, aku tengok tak ada orang guys. Tak ada orang guys. So aku bawa siapa? Masa tu aku pun dah rasa takut dan meremang guys. Jadi aku cepat-cepat U-turn masa tu. Aku pusing lah dengan cepat. Dan ketika itu aku dengar satu benda je guys, macam bunyi yang mengerikan. Benda tu memang sangat mengerikan dan menakutkan lah masa ketika itu. Sebab aku seorang kan. Jadi sampai je kat situ, aku terus U-turn, patah balik guys, dengan secepat mungkin, tanpa henti aku tekan minyak. Dan aku dah nak sampai ke lokasi perumahan aku. Aku berhentilah tepi jalan sekejap. Aku check booking. Aku check booking, rupa-rupanya guys, tak ada booking tu guys. Aku tengok tak ada cancellation, tak ada booking, tak ada apa semua. Tapi macam mana aku dapat job tu? Itu yang menyebabkan benda ni yang bagi aku misteri lah ketika itu. Itu apa kali pertama dan terakhir aku mengalami peristiwa tu. Aku rasa kalau korang yang otai-otai ni dalam hailing ataupun taksi apa sebagainya, korang mesti ada pengalaman yang lebih mengerikan. Jadi ini pengalaman mengeri yang pernah aku alami lah. Dan ketika itu memang aku tawakal je lah. Aku terus balik tanpa fikirkan cerita itu kepada family. Aku tak cerita lah. Cuma yang ni memang aku buat konten ni untuk ceritalah pengalaman misteri aku sepanjang aku memandu driver, tak kisahlah hailing apa pun, ketika itulah. Tapi ketika itu aku membawa Grab. Itu je lah aku nak kongsi. Jadi dalam perkongsian kali ni, jumpa lagi untuk next video yang lebih menarik dan lebih seronok. Kalau korang dah sampai penghujung ni, maknanya korang minat dengan channel ni. Apa kata kalau korang bantu kedua benda, iaitu subscribe, like. Okay guys, itu saja bersama saya Muttalib Perbai. Jangan lupa subscribe, like dan share jika bermanfaat kepada korang semua. Assalamualaikum.